Baik saudara, paparan dari negeri di bawah bayu. Urusan pendaftaran tanah milik Jabatan Kesihatan Negeri Sabah perlu dipercepat. Laporannya bersama rakan penyampai Redwin Robin di Kota Kinabalu. Silakan Redwin. Baik dia. Sebelum itu, Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Jinor merakamkan ucapan takziah kepada seluruh keluarga bekas yang di-Pertua Negeri Sarawak, Tun Abdul Taib Mahmud yang meninggal dunia di Kuala Lumpur awal pagi tadi. Dalam satu kenyataan di Ibu Negara, Datuk Haji Ji menyifatkan Tun Abdul Taib yang juga bekas Ketua Menteri Sarawak sebagai seorang tokoh yang banyak berjasa untuk rakyat Bumi Kenyalang dan pembangunan negeri berkenaan. Menurut Datuk Haji Ji, pemergian Tun Abdul Taib merupakan satu kehilangan besar kepada rakyat dan negeri Sarawak. Datuk Haji Ji turut mendoakan agar roh Allahyarham dicucuri rahmat. Tun Abdul Taib, 87 tahun, meninggal dunia di sebuah hospital di Kuala Lumpur kerana sakit tua. Kementerian Kesihatan disaran mempercepatkan urusan pendaftaran tanah milik Jabatan Kesihatan Negeri Sabah JKNS. Langkah itu penting kerana setakat ini terdapat 47 tapak tanah yang diberikan kepada JKNS belum dipohon. Menteri Pembangunan Masyarakat dan Kesejahteraan Rakyat Datuk James Ratib dalam satu kenyataan berkata 120 tapak tanah JKNS pula hanya berstatus permohonan dan belum diwartakan. Jelas beliau, jika tanah tidak diwartakan, ia boleh menjejaskan kelancaran pelaksanaan projek JKNS termasuk pembinaan klinik kesihatan di kawasan luar bandar. Proses pewartaan tapak tanah bangunan kerajaan persekutuan termasuk klinik kesihatan di Sabah didakwa mengambil masa lama kerana permohonan perlu melalui Ibu Pejabat di Kuala Lumpur. Perkara itu mendapat perhatian selepas usaha membina semula klinik kesihatan Tangkarasun di Beluran yang terbakar baru-baru ini tergendala apabila tanah yang diduduki tidak dimohon untuk diwartakan walaupun klinik berstruktur kayu itu telah dibina sejak 30 tahun lalu. Jenayah penipu alam maya atau skamer yang seringkali berlegar dalam kalangan masyarakat memerlukan kita lebih berhati-hati dengan tawaran menarik tetapi merugikan tersebut. Siri 2 laporan khasnya skamer Kita Jaga Kita akan berkongsi secara eksklusif pandangan Pesuruhjaya Polis Sabah Datuk Joteh Dikun dan Ketua Jabatan Siasatan Jenayah Komersial IPK Sabah, Superintendent Radwan Osman. Anda perlu masukkan duit ke dalam akaun yang saya bagi tadi itu. Ya, hari ini. Berdasarkan rekod, mangsa terdiri individu berpendapatan seperti pesara, kaki tangan kerajaan, swasta maupun peniaga. Sejak 5 tahun kebelakangan ini, hampir 2,000 mangsa telah terperangkap dalam pelbagai jerat skamer. Antaranya percintaan, pelaburan, tawaran pekerjaan, pinjaman dan pakej luar biasa dengan kerugian melebihi 100 juta ringgit. Orang ini menyatakan ada bungkusan lah, ada waran tangkap, akaun terlibat dalam aktiviti money laundering lah, akaun terlibat transaksi aktiviti ilegal seperti dada dan sebagainya. Jadi ini merupakan antara yang kerap terkena kepada para mangsa-mangsa yang saya sebutkan tadi itu yang 1901 itu. 3 perkara yang diperlukan oleh skamer adalah panik, tamak dan mahu mencuba. Skamer juga akan cuba mendapatkan perhatian mangsa dengan mengubah perbualan antara individu kepada individu lain selain memaksa melakukan transaksi tanpa berfikir panjang. Dia lebih banyak kepada untuk tahun 2023 is belian online sebanyak 557 kes, diikuti oleh phone scam 417, ketiganya pelaburan tak wujud 194. Kalau belian online ni saya boleh simplifikan, dia adalah e-dagang. Apabila kita beli barang
barang tu tak datang. Kita ada banyak kes yang dilaporkan lah. Scam ni biasanya bersifat apabila seseorang biasanya dia serang kepada orang-orang yang bersendirian. Ciri-cirinya wanita, biasanya wanita middle age. Orang tu ada pendapatan dan orang tu suka berinteraksi dalam internet. Kalau dari akaun itu pernah kita panggil dan seharusnya mereka ini boleh diambil tindakan undang-undang dengan membuat tuduhan. Kita boleh tuduh mereka ini. Jadi saya nasihatkan kepada siapa saja di sini, sila pastikan akaun mereka ini adalah di bawah kontrol mereka, dan kalau ada pihak-pihak tertentu yang menggunakan akaun mereka atau meminta nombor akaun mereka, jangan bagi. Sebab nombor akaun ini adalah nombor rahsia kita. Seperti yang saya jelaskan tadi, jenayah cyber ni kita tak tahu siapa sebenarnya the main culprit. So apa yang ada paling dekat dengan kita ialah pemilik akaun, mule account. Jadi adalah sukar, sangat sukar untuk kita nak menentukan atau mendapatkan target yang sebenarnya. Untuk itu saya nak bagi nasihat kepada masyarakat di luar sana, berhati-hati. Jangan kita serah kepada pihak-pihak yang tak sepatutnya. Ingat, klik dengan bijak, rasional dalam penilaian anda. Jangan jadi keldai akaun scammer. Anda mampu mengubahnya. Yang pasti, setiap individu perlu berilmu, jangan takut dan sentiasa merujuk pihak berkuasa seboleh-bolehnya secara bersemuka bagi mengelak terjerat. Bersama kita mengekang jenayah scammer bermula dari diri anda. Serina Olivia Chong, RTM. Lebih banyak kamera litar tertutup CCTV perlu dipasang di kawasan Bandaraya Kota Kinabalu bagi meningkatkan tahap keselamatan. Ia secara tidak langsung mampu meningkatkan keyakinan warga bandaraya dan pelancong. Ahli Parlimen Kota Kinabalu, Datuk Chan Fong Hin berkata, satu perbincangan akan diadakan dengan Kementerian Kerajaan Tempatan dan Perumahan Sabah berhubung perkara itu. Beliau turut memuji ketangkasan pasukan polis Kota Kinabalu kerana berjaya menyelesaikan kes samun seorang wanita di Ibu Negeri Isnin lalu dalam tempoh 24 jam. Saya sangat berterima kasih kepada pihak PDRM yang selalu komited untuk mempantas jenayah, kegiatan jenayah di Kota Kinabalu yang dengan bukti kesemua suspek kes pecah cermin kereta dan kes samun yang telah viral 2 hari ini telah ditangkap dan dituduh di mahkamah. Datuk Chan yang juga Timbalan Menteri Perladangan dan Komoditi bercakap dalam sidang media bersama Ketua Polis Daerah Kota Kinabalu, ACP Muhammad Zaidi Abdullah. Sementara itu, ACP Muhammad Zaidi memaklumkan Polis Kota Kinabalu akan terus mempergiat pasukan pemantau selama 24 jam sehari, terutama di zon panas. Baru-baru ini kita telah menewaskan kes, telah menangkap 2 suspek yang terlibat dengan kes pecah kereta, dan mereka ini telah melakukan lebih daripada 7 kes. Dan sekarang kita tempatkan 2 unit MPV untuk pusing di zon ABCD untuk menunjukkan lebih kerap kehadiran polis di situ. Dalam masa sama, polis juga terus memburu suspek dengan rekod jenayah lampau yang masih aktif melakukan jenayah. Terdahulu, Datuk Chan bersama Adun Likas Tan Lifat mengadakan perbincangan bersama ACP Muhammad Zaidi berhubung keselamatan semasa dan pelan pencegahan jenayah. Turut diadakan sesi rondaan keselamatan sambil mengedarkan risalah kepada pemilik premis, pelancong dan orang awam. Sebuah pusat kebudayaan Sabah yang baharu bakal dibina bagi mempamerkan warisan budaya 35 etnik utama di negeri ini. Lokasi pusat tersebut dicadangkan di Papar atau Kinarut dan akan direalisasi tahun ini bagi merancangkan lagi industri pelancongan Sabah. We hope that we are able to get it by this year, before the end of 2024. Yeah. It should house bigger group of community, like 35 ethnic groups, all these things. We should include them. What we have here in KDCA is a good one, tetapi it cannot hold all the ethnic groups, but this proposal will be able to once it's finalized. But we are still subject pending approval from the state government.
Datuk Christina ditemui media selepas majlis pelancaran Jubli Delima ke-40 Balai Seni Lukis Sabah. Katanya pembinaan pusat berkenaan sudah lama dirancang namun tertangguh akibat penularan pandemik COVID-19. Datuk Christina turut menyampaikan hadiah program Jilin Sabah International Children and Youth Online Art Exhibition 2023-2024 serta melancarkan karya Perdana Tahunan Negeri Sabah kali ke-39 2024. Baik, sekian paparan dari Sabah untuk petang ini. Dari sungai hingga segara, Palestin pasti merdeka. Kembali bersama dengan Diana Wai. Baik, terima kasih Redwin langsung dari Sabah.